A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian? Ini kenapa tak cuti ni? Itu soalan hari Jumaat ya. Ramai yang ambil cuti katanya. Tak apalah, alhamdulillah diberikan ruang dan peluang nikmat masa lapang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baik manfaat. Jadi hari ini insya-Allah dalam kuliah kita sambung terus ke muka surat 54 Fiqh Munakahat. Yang terakhir kuliah kita adalah pada 2 April 2021. Jadi hari ini kita 5 November 2021. Masya Allah kan, lamanya berehat ya. Jadi insya-Allah hari ini betul lah juga baru ni mengandung. Hari ini kita menyambut cahaya mata. Jadi lama tu pasal duk tunggu hari lah ya. Jadi insya-Allah beberapa perkara yang kita sedia maklum, tetapi kita cuba untuk menambah pengetahuan ya tentang bagaimana cara yang terbaik dalam kaifiat perkahwinan dalam Islam ini dari segi menyambut cahaya mata. Ini kalau kita sudah tidak lagi menyambut cahaya mata, mungkin kita boleh memberi nasihat kepada orang lain yang akan menyambut cahaya mata insya-Allah. Jadi genaplah kita 9 bulan lebih kurang ya. Kita tunggu saat kelahiran dengan cemas, dengan gembira dan pasti akan bersyukur. Dan di saat kita menyambut kelahiran itu dengan gembira, dengan teruja, jangan kita lupa untuk memastikan beberapa perkara yang utama ya, yang disunatkan kepada kita untuk kita lakukan. Mudah-mudahan kelahiran itu menjadi permulaan yang baik kepada anak kita dan juga kepada kita sendiri dalam kita nak mengasuh anak-anak. Yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan sekalian, adalah azan dan iqamah. Ini selalulah kita buat ya. Tak ada siapa ajar pun. Kita melihat atau kita pernah merasai dan kita akan lakukan ya dengan peringatan dan juga nasihat daripada orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi azan dan iqamah ini disunatkan azan di telinga kanan ke kiri, kanan, dan iqamah di telinga kiri. Dan hal ini dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang berikut: Ra'aitu Rasulullah adzana fi udhunil Hasan bin Ali hinun waladatuhu Fatimatu. Yang bermaksud, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga Husain ibnu Ali ketika ia dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Fatimah putri Rasulullah yang berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan melahirkan Husain bin Ali. Jadi kata sahabat ini, dia melihat sendiri bagaimana Rasulullah mengazankan telinga Hasan. Jadi jangan kita tertanya-tanya pula, azan dan iqamah ini betul ke sunnah? Tak payah tanya dah ya, kerana hadis ini sudah menetapkan, membuktikan begitu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menerima kelahiran cahaya mata, maka hendaklah diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri supaya apa? Terlepas daripada angin tiupan syaitan. Ya, kata Rasulullah, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra. Azan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri, rufi'at anhu ummus sibyan, ya, supaya dapat dilepaskan daripada tiupan angin syaitan. Dan sunat dibacakan pada telinga kanan bayi yang baru lahir dengan doa. Ya, ini selalunya dilakukan oleh orang yang azan itu. Ya, jadi kita ibu-ibu kalau ada pengetahuan ini, maka lebih baiklah kita sentiasa membacakan doa ini di telinga bayi belah kanan ya, apabila bayi itu lahir, iaitu
inna u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, bahawasanya saya pohonkan perlindungan daripada engkau ya Allah, diri anak ini dan zuriat keturunannya kelak daripada tipu daya syaitan. Ada yang kata payahlah nak hafal doa. Macam mana ni? Boleh ke tak kalau kita bisik dekat telinga anak kita, bayi yang baru lahir itu, dengan doa bahasa kita? Tapi dalam maksud itu, kita minta dengan Allah supaya dijauhkan daripada syaitan, dilindungkan anak ini daripada syaitan dan juga kelak zuriat keturunannya daripada tipu daya syaitan. Kalau kita boleh bisikkan banyak kali, berulang kali kita baca, kita bisikkan di telinga kanan bayi, ini adalah satu doa dan itu adalah yang lebih baik. Kadang-kadang kita duduk pasang muzik lah, macam-macam tone bunyi supaya bayi itu dia panggil mudah nak tidur. Dia kalau tengok tulisannya tu ini tu. Jadi kalau kita tengok hari ni macam-macam lah, dengan segala bentuk kemajuan, segala bentuk teknologi, cara untuk nak menidurkan anak. Tak cukup bunyi, kita gerak-gerakkan dia. Kalau dulu buai nak kena hayun, sekarang buai tak payah hayun. Buat macam mana? Tekan butang aja ya. Tekan butang saja, lepas itu berayunlah sendiri, tidurlah anak tu, pasal duk leka sangat. Tapi yang kita nak biar anak leka kalau boleh dengan doa. Dan begitu juga setiap kali kita suap susu pada bayi itu, dan sebelum kita suap susu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita baca, anak itu terbiasa dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu. Bayangkan bila dia pandai bercakap, dah menyebut beberapa perkataan, mungkin itu antara perkataan yang dia pandai sebut dulu. Pasal hak tu yang dia dengar daripada bila? Daripada umur sejam. Kan 1 jam kita dah menyusu kan? Ni main puak gitu terus dalam mulut. Pasal baby nangis kan, cepat-cepat nak suap. Tak baca Bismillah dah. Jadi kita yang kena baca bagi pihak anak kita pasal dia belum pandai. Jadi kalau boleh yang terlahir daripada kata-kata anak-anak yang baru lahir ini adalah kata-kata yang baik. Dan yang kedua, dah lahir dah tadi bayi itu, maka kita perlu beritahu kepada saudara mara kita, jiran kita, sahabat kita, sunat kita bagi tahu. Kenapa? Sebab itu menunjukkan tanda kesyukuran kita, dan juga berkongsi kegembiraan. Dan saudara mara, sahabat handai yang dapat maklumat itu, dah tahu khabar itu, mereka akan mendoakan. Ucap tahniah tu satu, mereka akan mendoakan semoga anak itu selalu. Kita dengar apa hari ini kita bukannya pergi cerita dengan orang, kita bersalin, kadang-kadang masuk WhatsApp aja lebih senang. Maklumkan dalam Facebook lah, dalam Instagram lah. Dan jadi apa yang selalunya disambut oleh sahabat-sahabat kita kenal atau kita tidak kenal, selalunya adalah doa. Selalunya dia doa apa? Semoga anak itu menjadi anak yang soleh, perempuan jadi solehah. Yang ada yang kata semoga menjadi penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi khalifah yang akan menyempurnakan tugas kekhalifahan di dunia. Macam-macam doa yang baik. Jadi lagi kita nak doa yang baik, lagi banyak kita berkongsi kegembiraan kelahiran ini dengan orang lain. Jadi alhamdulillah hari ini mudah sangat kita nak berdoa. Tak payah nak pergi rumah, nak tengok baby dulu, barulah kita boleh angkat tangan berdoa. Tak semestinya. Dengar raja khabar, kita boleh terus mendoakan. Barakallahu laka fil mauhubi wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrah. Semoga Allah memberkati kurniaannya. Syukurilah atas pemberian ini, penuhilah keperluannya dan rezekikanlah masa depannya, dan sudah pasti masa depan yang baik. Jadi itulah antara doa-doa yang baik yang kita perlu bacakan, kita perlu doakan, insya-Allah dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga yang selalu kita buat adalah tahnik. Dan setelah bayi itu lahir, selain azan dan iqamah, syariat Islam juga menuntut kita untuk melakukan tahnik ataupun kita sebut belah mulut. Ya, buka mulut. Ada juga. Ya, dengan kita letakkan sedikit isi buah tamar. Kulit dia tu janganlah, pasal baby kecil lagi, nak telan tak boleh, nak gigit tak boleh. Isi yang lembut itu diletakkan di hujung jari kita, ya, selalunya jari telunjuk lah. Kalau orang yang buat bedah mulut itu, dia letak sikit bagi rasa-rasa manis masuk ke dalam mulut baby tersebut. Dulu-dulu ada katanya yang dia mamah-mamah dulu sampai hancur, lepas tu tarik, ambil daripada mulut kita, letak dalam mulut baby. Tapi hari ini mungkin atas banyak faktor, ya, hygiene-nya apanya, jadi tak jadilah lah macam tu. Ya, kebanyakannya ada yang saya tengok dah guna sudu pun ada. Mencari-carilah baby tu dengan lidah dia, apa benda rasa besi ni dalam mulut, pasal tak pernah lagi kan masuk apa-apa selain puting susu dia, jadi tiba-tiba rasa besi pula, masin pun ada, pahit pun ada. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnikkan anak-anak dengan cara memang menggigit, mengunyah. Ya, jadi air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun adalah satu perkara yang memberi kerahmatan kepada anak-anak yang ditahnikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti air liur Nabi tidak sama dengan air liur kita. Ya, maka tidak bolehlah kita nisbahkan sama keistimewaan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan air liur kita. Tapi yang utama adalah nak ambil manis tu. Ya, nak ambil manis itu, ya, kita letakkan dalam mulut baby, gerak-gerakkan dia supaya kena semua bahagian mulut itu, dan hinggalah kita rasa dah hilang dah buah tamar. Dia kan melekit dekat jari kita, nanti karang duk masuk dalam mulut baby, duk gerak-gerakkan dia, tengok keluar juga dengan buah tamar kat jari kita, lepas tu kita yang makan. Kita nak suruh baby itu yang telan. Jadi sebab itu mestilah lembut, mestilah halus, ya, dan mestilah telah pun digerak-gerakkan supaya baby tadi dapat rasa dan dah lembut tamar itu, barulah dia telan. Ya, tapi tidaklah semestinya buah tamar. Kalau tak boleh juga, ada tak orang tak ada buah tamar kat rumah? Buah tamar 2 tahun lepas ada lagi tu. Kan, kononnya dulu nak buat kek lah, sticky pudding lah, nak buat agar-agar letak buah tamar lah, nak buat agar-agar celup coklat lah, nak buat badam bubuh dalam tamar lah, macam-macam masa beli. Ya, sebab tu beli banyak tu. Ya, suami kata janganlah banyak sangat, tahun lepas ada lagi, beli lagi lain. Tahun lepas tu tak sama dengan hak ni. Beli lagi, nanti kalau tak habis tak apa, boleh buat kek. Sudah sampai ke hari ni. Tak jadi kek lah buah tamar itu. Jadi jarang sungguhlah agaknya, ya, yang tak ada buah tamar di rumah. Tapi ada, kalau tak ada buah tamar, gantikan dengan apa saja manisan yang manis. Ya, kalau kita hari ni manisnya gula, tapi pastilah beza gula dengan buah tamar, ya. Jadi cari, insya-Allah kita dapatkan yang terbaik. Dan siapa yang biasanya melakukan tahnik ini, tuan-tuan puan-puan? Orang yang kita pilih lah. Kalau kebetulan tok dia, ayah baby itu sendiri pun orang alim, orang yang soleh, jadi itulah yang terbaik. Ya, tapi kalau kita tak dapat, sudah pasti kita cubalah. Sebab itu kadang-kadang saya tengok kadang-kadang di pejabat mufti tu penuh beratur nak tahnik baby, kan, ataupun kadang-kadang di masjid, ya, tunggu habis tu imam solat, barulah naik mak-mak ni nak tahnikkan anak, bawa pergi ke pejabat pun ada, macam-macam. Jadi itu satu trend yang sangat baik, ya, di kalangan kita hari ini, yang cuba sedaya upaya dari segi proses pembesaran, pentarbiahan anak-anak tu, kita nak mula daripada kecil, permulaan yang baik. Kita bukan ambil mudah benda ni, kita cuba cari yang terbaik, ya, dan ini sudah pun menjadi perkara yang biasa dalam masyarakat, alhamdulillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, tidak dikurniakan daku seorang anak, tidak pula, telah dikurniakan daku seorang anak dan membawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menamakannya Ibrahim, lalu baginda mentahnikkannya dengan tamar
dan mendoakan keberkatan untuknya. Kemudian baginda menyerahkan semula anak itu kepadaku. Jadi samalah juga cara kita hari ini kan. Cuma kepada orang yang mentahnik itu kita harapkan dia faham macam mana cara tahnik yang betul, mendoakan doa yang baik insya-Allah. Tapi apapun kita sebagai ibu ayah, lebih baiklah kita yang berdoa untuk anak-anak itu. Kemudian yang keempat, cukur rambut. Biasa kita buat cukur hari keberapa ya? Hari ke-7. Tengoklah kesesuaian. Hari ke-7 pun kalau hari tengah-tengah minggu orang bekerja tak buat juga ya. Kadang-kadang tunggu hujung minggu. Tetapi inilah yang disunatkan kepada kita. Cukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebaik-baiknya pada hari ke-7. Kemudian kita sedekahkan pula rambut yang kita cukur tadi, timbang, tengok berapa berat dia, kemudian kita ambil berat timbangan rambut itu disamakan dengan berat emas ataupun perak dan kita sedekahkan kepada fakir miskin. Jika tak ada, ini bukan wajib, ini sunat. Kalau misal kata tak ada, kita sedekahkan apa yang kita mampu. Ada orang mampu dengan wang ringgit, ada orang mampu dengan mungkin harta-harta yang lain, ya, tak tahulah, mungkin tanaman-tanaman, ya, mungkin binatang ternakan dan sebagainya lah, asalkan ia menjadi sedekah yang berharga, ya. Dan Rasulullah juga melakukan hal yang sama sewaktu mencukur rambut anak anda putrinya Fatimah dan juga sewaktu Fatimah melahirkan Hasan dan Husain. Jadi ini satu perkara sunnah yang kalau kita boleh buat benda yang lain, kenapa kita tidak boleh buat ini? Macam tu ya. Jadi kita cuba insya-Allah. Kemudian mencukur rambut bayi yang dilahirkan mempunyai beberapa hikmah tertentu. Hikmah ni kita nak tahu juga. Kadang-kadang kita buat sebab ia adalah sunat, tapi kita tak tahu hikmahnya. Dan lebih baik bila kita ketahui hikmah, kita rasa lebih bermakna apa yang kita buat itu. Ya, yang pertama sekali hikmah mencukur rambut ialah kita boleh menguatkan tenaga, menghilangkan selaput kulit kepala, iaitu sejenis cecair yang meliputi kulit bayi yang baru lahir. Mungkin kita bersihkan, kita mandikan, shampoo dan sebagainya, tapi ada lagi yang tertinggal, ya. Dan menolong memberikan kekuatan dan ketajaman penglihatan mata, hidung dan pendengaran. Bukan orang yang mencukur ni, bayi tersebut. Jadi rupanya begitu hikmahnya. Cuma daripada sudut mungkin kajian yang lebih saintifik, kita nak tahu juga macam mana kaitan antara kita mencukur rambut bayi itu boleh memberi kesan kepada kesihatan, boleh memberi kesan kepada ketajaman panca indera. Ya, itu sangat bermakna kalau kita dapat maklumat-maklumat begini dalam bentuk kajian yang telah dibuat. Ini bayi yang tak bercukur, ini bayi yang bercukur. Apa bezanya bayi yang bercukur dengan bayi yang tak bercukur 10 tahun kemudiannya? Pasti ada perbezaan, sebab tidak ada sunnah yang membawa kepada sesuatu yang tidak baik. Semua sunnah itu membawa kebaikan. Kemudian yang kedua, bercukur ini memberi peluang kita bersedekah dengan timbangan rambut yang dicukur tadi, menunjukkan kesyukuran kita. Dan kita suka kan dapat baby tadi, dah update di Facebook, dah masuk Instagram, dah share di WhatsApp lah, dan macam-macam dah. Ya, bayi tu yang kecil-kecil lagi tu dipakaikan macam-macam, ambil gambar. Kesian budak kecil tu kita tengoknya kan. Alahai, dah macam terpeleot dah tubuhnya, dia buat jadi apa? Duduk dalam baring dalam sarang burung ada. Duk baca khutbah pun ada. Duk berwirid berzikir tasbih besar dia pun ada. Kan? Macam-macam. Cantik. Betul tak? Pernah tengok? Cantik kan? Allah, kalau yang kembar tu Masya Allah, comel. Dan tu rasa nak mengandung. Tapi tak jadi dah. Lepas tu kan comel. Tapi cukur tak buat. Tahnik pun tak terbuat, ya, sebab kita tidak merasai hikmah itu. Jadi mungkin lepas ini, di samping kita nak berkongsi kegembiraan itu, kita pun jangan lupa kegembiraan itu kita terjemahkan dalam bentuk kita bersedekah. Ya, sebab kita gembira dapat anak, orang fakir gembira dapat duit, contohnya daripada kita dapat sedekah, jadi kita sama-sama gembira. Bila kita khabarkan pada orang berita gembira yang kita ada ini, kita gembira. Orang pun suka, tapi orang tak gembira macam kita.
kan? Kita gembira melahirkan anak yang sihat, yang cergas, yang sempurna. Kita pun cerita dengan orang. Boleh tak orang tu gembira macam kita gembira? Tak sama. Orang tu suka juga dengan berita gembira, tetapi tak sama gembira dia macam kita. Jadi kepada golongan yang memerlukan, golongan yang fakir misalnya, bila mana kita berikan mereka dengan sedekah seberat timbangan rambut yang kita cukur tadi, gembira dia itu mungkin gembira seperti kita dapat zuriat. Kita tak gembira sebab kita dah memang ada emasnya, kita ada duitnya, kita ada. Tapi kalau orang fakir yang dapat, Masya Allah, kita tak dapat gambarkan. Jadi itulah ya konsep kegembiraan yang sebenar bila kita dapat berkongsi. Kemudian yang kelima, kita berikan nama. Ya, setelah kita terima kelahiran anak, kedua-dua ibu bapa akan berikan nama untuk pengenalan setiap anak-anak dan juga nama panggilan lah. Islam menganjurkan supaya setiap Muslim itu memilih nama-nama yang baik untuk dinamakan kepada anak-anak. Pastilah nama yang baik. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya kamu akan diseru pada hari kiamat dengan nama-nama yang diberikan kepada kamu dan nama-nama bapa kamu. Oleh itu, berikan nama-nama yang baik. Kita pun dalam masyarakat kita hari ini, kalau nak berikan nama yang tak baik pun, kita nak panggil pun rasa tak tergamak nak panggil. Maknanya tak baik, kan? Kalau nama kebanyakan kita di Malaysia ni, nampaknya gaya kita letakkan nama anak-anak dengan nama bahasa Arab. Cuma kita jadi pendekkan dia kepada panggilan yang serasi dengan kita. Ya, contohnya apanya? Khadijah jadilah Dijah gitu kan. Fatimah jadi Timah. Tapi kalau orang Arab dia tak pernah pendekkan. Kalau nama anak dia Fatimah, memang Fatimah dia panggil. Ya, dengan makhraj yang betul. Ya, supaya makna tu tak lari. Kita ni usahakan nak sebut dengan Fatimah. Kita pendekkan pula Timur. Timur, kalau orang Kelantan sabdu pula Timur. Makna dia gap dia tak tahu dah. Biji Timur lah. Jadi nak jaga makna Arab ni, dia sebut nama anak dia dengan makhraj yang betul, barisnya sudah pasti betul. Jadi kita ni orang Melayu dah letak nama 3 ekar. Kan, malah nak kata korang letak nama panjang-panjang. Lepas tu nak suruh panggil nama penuh. Supaya maksud itu penuh. Ya? Selalu nama 2-3 ni dia ada makna-maknanya yang berangkai. Jadi nak suruh maksud itu semua tercapai, kena sebut semua. Bila sebut semua tu tak jadi. Hak satu pun dipendekkan lagi separuh, apalagi nak sebut 3. Jadi macam mana tu? Ramai orang yang menyedari keadaan ini, dia dah mula letak nama anak seringkas yang mungkin. Ya, letak nama hak paling senang bila sebut, dan dia tak akan lari makhrajnya kalau kita panggil dengan cepat pun. Contohnya nama apa? Ahmad. Kan Aisyah. Aisyah. Kalau ikut ejaannya, ya, tapi kita Aisyah lah. Dah tak jadi. Kalau tidak dia jadi Echah. Memang jauh dah tu. Memang jauh dah, utara selatan dah tu. Jadi kalau Ahmad, kalau letak Iman sebagai contoh, kan senang sebut dan makna dia tak lari. Jadi itulah antara nasihat-nasihat yang baik untuk kita mengikut sunnah. Para ulama berbeza pendapat tentang masa bila kita nak berikan nama kepada anak-anak. Antaranya pendapat Sahal Ibn Sa'idi yang meriwayatkan menamakan anak baru lahir, kata dia hari pertama lagi. Ini satu pendapat. Anas bin Malik pula dia kata namakan pada hari ke-7. Ini satu. Yang kedua dah, yang kedua kata hari pertama tadi Sahal, kemudian Anas bin Malik kata hari ke-7. Dalam hal ini, waktu bila kita nak namakan anak tidaklah menjadi perkara yang wajib, tetapi untuk ikut sunnah. Ya, jadi lebih cenderung, kata penulis kitab ini, untuk memilih pendapat yang kedua, iaitu pada hari ke-7. Dalam buku ni dia tulis ke-3 pula ni. Typo lah. Kalau pendapat yang kedua ialah pada hari ke-7. Dan sunnah pula nama anak dipilih daripada nama yang baik dan cantik, kerana yang nama itulah yang akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat.
Sebab itulah nama ini tidak boleh dipandang enteng juga. Ya, kita perlu menjadikan ia satu benda yang menjadi keutamaan kita juga. Jadi nak pilih nama ni, pilih awal-awal ni supaya tak bergaduh. Ada orang bergaduh. Janji lain, lepas bersalin nak bubuh nama lain. Mentang-mentang kita tak lagi daftar. Kan, kena pantang kan. Jadi yang mendaftarnya suami. Jadi suami kata dah dia pergi daftar ikut dia lah. Nak bubuh nama apa pun sudah. Kita punyalah sakit beranak kan. Dia nak bubuh nama dia pula. Jadi tak adalah gurau saja. Berapa hari kita kena letak nama, kena daftar di pejabat pendaftaran sekarang? Kalau tak, kena denda 40 kan? Semenanjung Malaysia rasanya 40 hari. Okey. Sabah Sarawak lain lah. Sebab dia kena melihat faktor muka bumi, lambat nak pergi daftar dan sebagainya. Kadang-kadang JPN yang turun ke tempat, bukan kita yang pergi, disebabkan faktor-faktor logistik. Kemudian sebaik-baik nama di sisi Allah ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi Abdul Rahman. Hari ini nampaknya trend itu dah kembali. Ramai orang namakan anak dia letaklah satu lagi Abdullah Fahmi, ya, Abdul Rahman Uwais. Jadi adalah nama macam nama Abdul Rahman itu nama dewasa, Uwais tu nama anak-anak. Dah comel pula kan. Jadi nak panggil pun Abdul Rahman Uwais. Allah hamdulillah. Susahnya nak panggil, nak marah tak jadi. Bila sebut nama dan dengar faham maksud dia, nak panggil tu nak marah. Tapi bila panggil ni tak jadi marah sebab nama itu sudah menenangkan. Tak jadi. Itulah mungkin antara hikmah yang baik bila kita menamakan anak kita dengan nama yang baik. Ya, jadi rasa bersalah pula kalau marah sebab sebut nama itu dengan nama yang bermaksud yang sangat baik, ya. Hamba Allah. Ya, Abdullah hamba Allah. Kita panggil hamba Allah, lepas tu kita nak menyumpah pula, tak boleh. Kita panggil hamba Allah, lepas tu kita nak marah dengan kemarahan yang beremosi. Tak boleh. Marah boleh, tapi marah untuk mendidik, bukan marah untuk melepaskan emosi. Itu tidak boleh. Ya, dalam Islam marah itu ada perbezaan. Rotan pun sama. Rotan boleh, tapi rotan mendidik untuk takdib, bukan rotan untuk melepaskan emosi. Sebab itu syarat nak rotan anak, tunggu selepas hilang marah. Masa marah tak boleh rotan. Kalau rotan juga, itu bukan Islam. Kita rotan masa kita marah. Tak boleh. Jadi itulah nama-nama yang terbaik di sisi Allah ialah dicontohkan dengan Abdullah dan juga Abdul Rahman. Jadi sedikit sebanyak dalam kitab ini, muka surat 59 disebutkan panduan memilih nama. Pilih macam mana nama yang membawa pengertian dan maksud yang baik. Serta nama orang Islam lah. Ya, jangan dah pula dengan nama kita ini kita mengelirukan orang. Orang dengar nama kita, Islam ke Kristian? Jadi gitu pula. Patutnya kita membawa pengenalan diri yang orang dengar je nama kita, orang kata kita ini adalah Muslim. Jangan sampai orang dengar nama kita, Islam ke? Sebab nama itu kita letak supaya orang keliru. Allah, macam mana boleh jadi gitu? Ya, jadi nama yang baik, panduannya ialah nama yang menunjukkan kita ini Muslim, ya, dan juga maksud dan pengertian yang baik. Yang kedua, jangan berikan nama-nama buruk yang boleh menjejaskan kehormatan anak itu ataupun susah kita nak panggil. Sayyidatina Aisyah menjelaskan bahawa baginda pernah menukarnya nama yang buruk seorang kanak-kanak kepada nama yang baik. Ya, tukar nama. Sebab bila disebut dengan nama yang tidak baik, maksud yang tidak baik, ia adalah satu panggilan yang menjadi doa. Ya, lama-lama itulah yang kita sebut merujuk kepada sipulan-sipulan, maka itulah satu doa dan ia membawa kepada satu perkara yang mungkin tidak baik. Jadi tukar nama. Kita di sini pun sekarang masih lagi ada undang-undang yang membenarkan penukaran nama itu berlaku dengan alasan-alasan yang boleh diterima lah. Ya, kemudian yang ketiga, jangan berikan nama yang hanya khusus kepada nama Allah seperti Ahad,
As-Samad, Al-Khaliq dan sebagainya. Sebab itu kita lebih sesuai kita letakkan Abdul. Ya, kalau As-Samad tadi Abdul Samad. Ya, kalau Al-Khaliq kita letak Abdul Khaliq. Jadi hamba Allah juga. Ya, tak boleh Al-Khaliq sebab itu bukan merujuk kepada hamba. Dan yang keempat, ikut panduan buku yang menyenaraikan nama yang baik. Kalau tak ada buku pun kita minta nasihat para alim ulama yang memahami bahasa Arab. Jadi dia boleh memberi pandangan. Yang seterusnya, perkara keenam ialah akikah. Apa makna akikah? Dari sudut bahasanya, dari sudut literal, akikah ni adalah rambut di atas kepala bayi ataupun kanak-kanak yang baru dilahirkan. Rupanya akikah itu rambut itu. Ya, tapi itu makna yang bersifat bahasanya, bersifat literal. Manakala dari sudut pengertian syarak, akikah ialah binatang yang disembelih ketika mencukur rambut kanak-kanak atau bayi yang baru dilahirkan. Binatang yang disembelih. Jadi adakah juga kita kena buat akikah pada hari ke-7? Tadi cukur hari ke-7. Kita asing ke hari bercukur dengan hari akikah? Tak ingat dah, lama dah tak bersalin. Hari akikah dengan hari cukur rambut. Ada orang asing kan? Hari ke-7 memang buat bercukur. Kan? Kemudian akikah tunggu raya haji. Ada? Boleh ke tidak boleh begitu? Tak ada masalah. Dan hukum akikah adalah sunat yang amat dituntut. Sebab itu dikatakan hukumnya sunat muakkad. Apalagi sunat muakkad yang wajib? Bukan yang wajib. Sunat yang sangat dituntut selain daripada akikah? Korban pada Idul Adha. Lagi bersugi sebelum solat. Nabi tak pernah tinggal. Tapi tidak wajib. Kita bersugi tak lepas sebelum solat? Kita bersugi, cara kita dengan ubat giginya mesti ada singkinya, mesti ada airnya, jadi susahlah. Nabi dalam soft tu pun Nabi masih sempat bersugi. Sebab tak payah komo-komo, tak payah pakai ubat kan. Kayu sugi pun dalam poket baju. Kita nak buat cara sugi jadi tak biasa kepada orang tak biasa. Tapi nak gosok gigi dalam soft jadi kan. Jadi kalau nak ambil yang sunat itu bersugi, kena bersugilah. Jadi balik kepada akikah ini, hukumnya sunat yang sangat dituntut, ya, yang dituntut itu kepada yang berkemampuan. Ada orang dia tidak berkemampuan dan dia tak pernah akikahkan walau seorang pun anak dia. Tapi anak-anak itu bila besar, bila dah bekerja, ada duit sendiri, dah boleh beli macam-macam, takkan tak boleh akikah diri sendiri. Jadi bila dah dewasa itu baru dia buat akikah untuk diri dia. Pernah dengar? Jadi boleh. Saya dengar iklan dalam radio pun ada sebut, ya, akikah ataupun akikah diri sendiri. Itu satu nasihat dan panduan yang baik. Bila kita sudah ada kemampuan, kalau kita masih boleh tanyalah mak kita ke, makcik-makcik kita ke, kalau mak dah tak ada, kita dulu ni akikah ke tak? Kalau ada orang ingat ataupun ada orang tahu, ya, kalau dia kata akikah dulu bak pedoknya seekor lembu. Patutnya kalau perempuan, baby perempuan berapa ekor kambing? Seekor kambing atau satu bahagian lembu. Sebab tu orang tunggu korban kan. Kalau tidak susah nak cari satu bahagian ni. Kalau anak lelaki 2 bahagian lembu atau seekor kambing, ya, tapi lebih tak apa. Kalau anak perempuan kita nak akikah seekor lembu boleh? Boleh. Anak lelaki seekor lembu boleh? 5 ekor pun boleh, tak ada masalah. Ya, tetapi yang kita nak sunat di sini adalah sebagaimana yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu penyembelihan akikah dilakukan daripada jenis binatang ternakan seperti kambing, lembu dan sebagainya. Dan sunat bagi seorang anak lelaki 2 ekor kambing atau 2 ekor kibash, sementara seekor bagi anak perempuan. Bagi seekor lembu atau unta dibahagikan kepada 7 bahagian. Jadi kalau ada anak perempuan boleh ambil salah satu bahagian atau lelaki 2 bahagian.
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kanak-kanak itu ataupun anak-anak itu berbangga dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh daripada hari kelahirannya, dan diberikan nama dan dicukurkan rambutnya. Ini yang terbaik. Hari ketujuh itu dengan bercukurnya, timbangnya, disedekahkan dengan timbangan emas ataupun perak, seberat timbangan yang sama seperti rambut tadi. Kemudian diakikahkan pula. Jadi diletakkan pula, diberikan pula nama pada hari ketujuh. Itu adalah yang terbaik kalau kita boleh buat. Dan kata Nabi juga, untuk anak-anak yang baru lahir itu akikah, maka alirkanlah darah akikahnya, iaitu darah binatang sembelihan tadi, dan bersihkanlah kotorannya. Kotoran yang kita sembelih tadi itulah. Pernah dengar kan, kalau kita sembelih, kita tak boleh patahkan tulang binatang sembelihan untuk akikah tadi. Dengar? Jadi sebab itu ramai orang memilih untuk menggunakan binatang yang ataupun haiwan ternakan yang bersaiz kecil. Jadi tak banyak berlaku potong dan juga patahkan tulang tadi. Tapi disebabkan sunnah ini boleh juga termasuk lembu dan unta, maka ia tidak menjadi halangan lah. Ada yang saya dengar katanya, saya nak buat kambing golek supaya tak ada tulang yang dipatahkan. Kalau gulai, tak boleh gulai seekor macam tu. Ataupun tulang panjang-panjang. Jadi dia kata kalau nak yang terbaik adalah seekor macam tu. Tetapi ia tidaklah dinyatakan dengan jelas bahawasanya ia tidak boleh diperlakukan begitu dan sebagainya dalam kitab ini. Jadi kita cuba yang terbaik, yang mana niat kita adalah untuk mengikut sunnah. Tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan. Dan waktu disunatkan akikah ini hari ketujuh setelah kelahiran. Ini berasaskan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain dan juga mengkhitani mereka pada hari ketujuh. Bukan setakat sunat saja, bukan setakat akikah saja, tetapi khitan pun juga pada hari yang ketujuh. Ini anak lelaki lah Dan kata Nabi, setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya, disembelihkan pada hari ketujuh. Bukan anak itu, haiwan ternakan tadi disembelihkan baginya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberikan nama. Jadi itulah yang terbaik pada hari ketujuh apabila kita benar-benar ingin mengikut sunnah. Tetapi kata ulama, tidaklah bermakna hari yang lain itu ditegah. Maknanya tidaklah satu larangan untuk diakikahkan pada hari lain selain hari ketujuh. Cuma sunat tadi pada hari ketujuh. Bahkan diharuskan berakikah pada waktu lain sehingga anak itu baligh. Itu yang terbaik sebelum baligh. Tapi seperti yang saya katakan, kalau tidak ada kemampuan tidak menjadi masalah. Tapi bila ada kemampuan, tiba-tiba kita nak buat, itu lebih baik. Dan daging sembelihan akikah ini sunat disedekahkan secara bermasak. Sebab itu kalau kita buat akikah sempena hari raya korban, ada setengah-setengah orang dia kenduri, dia buat masak daging korban. Dia buat masak tadi daging akikah, dan daging korban dia nak bahagi mentah. Daging korban sunat dibahagi mentah kan. Daging akikah sunat masak untuk diberi makan. Jadi ada setengah tu dia memang letak dah siap-siap, ini daging akikah, ini daging korban. Itu kalau kita kalau kita akikah waktu masa korban lah. Kalau bukan waktu korban tak ada masalah, masak je lah semua Dan daging korban pun boleh masak, bukan tak boleh, tapi sunat dengan cara yang mentah. Jadi daging sembelihan akikah ini sunat secara bermasak dengan masakan yang lemak manis dan tak pedas. Jadi kalau masakan kita daging lemak manis tak pedas ni, orang panggil masakan apa? Yang manis-manis sikit. Gulai cicah roti. Kalau orang Kelantan, gulai itu ada manis-manis sikit.
Tapi bukan makan dengan nasi, makan dengan roti kan. Ada orang buat akikah gulai dan makan roti cicihan gulai tu. Jadi gulai tu ada manis-manis, tapi orang Kelantan manis belaka. Kan burger pun manis. Keruk dah dahi dengar. Ya Allah, tom yum manis. Mi goreng manis. Sebab tu kalau saya balik Kelantan, payah nak pergi makan di kedai, tak kena dengan selera. Kita dah lama dah tak manis kan duduk sini. Jadi bila balik, Allah, seronok rasa tengok makanan banyak-banyak, tapi Allah manisnya. Mi goreng manis, roti canai, kuah pun manis. Kan? Tak jadi nak makan. Dan orang Kelantan murtad. Jadi satu perkara yang seharusnya dipelihara dalam menguruskan daging akikah ialah kita tidak dibenarkan memecah tulang-tulangnya. Ada disebut bahkan tulang-tulang itu hendaklah dipotong mengikut sendi-sendinya sahaja. Sebab itu kalau haiwan ternakan yang kecil, setakat sendi ke sendi, taklah panjang sampai tak muat periuk. Itu kebiasaan orang kadang-kadang membuat penentuan, saya nak kambing lah. Walaupun kambing susah nak cari, kambing mahal. Kan? Kalau banding dengan lembu kan. Tapi ramai juga memilih kambing sebab dia nak haiwan ternakan yang terbaik dan terbaik dalam dia menuruti sunnah itu. Kalau daging tak boleh tulang tak boleh dipecah-pecahkan, dipatah-patahkan, kena potong bahagian sendi je, maka kita cari haiwan yang kecil. Jadi kata Rasulullah ya di sini dalam hadis ini, tuqta'u judula wala yaksurulaha azmun, potong mengikut sendinya, tidak dengan memecahkannya. Ya, jadi pecah itu dalam bentuk kerat lah. Bukan kita pecahkan hancur, kita kerat-kerat begitu. Jadi apa kelebihan akikah tuan-tuan puan-puan sekalian? Ya, ini pun 5 perkara yang jarang orang cuba fahami. Ya, kita sekadar mengikut sunnah, lepas itu biarlah, asalkan selesai, ya. Sedangkan kita tidak menghayati hikmah di sebalik itu supaya kita dapat merasai apa yang kita ikuti dalam sunnah itu kebaikan-kebaikannya amat banyak. Yang pertama ialah satu ibadah apabila kita dapat memupuk jiwa anak-anak kita supaya mendampingi Allah, terutama pada hari kelahiran. Awal kelahiran lagi kita biasakan anak itu dikaitkan dengan perintah Allah, dengan sunnah Rasulullah. Ya, sebab itu saya kata tadi, kalau nak tidur, nak menyusu anak pun, baru lahir beberapa minit, nurse atau doktor dah bagi ke kita, kita pun secara automatik nak bagi dia minum susu. Masa ni ramai ibu-ibu tak baca bismillah pun. Sedangkan itu adalah permulaan kita nak mendekatkan anak itu, setiap perbuatannya dengan akidah dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat susu nak minum, baca bismillah. Lepas habis minum, sibuklah kita nak sendawakan anak, tapi tak baca pun alhamdulillah. Itu satu kebiasaan. Dia sepatutnya jadi kebiasaan juga bagi pihak anak kita, pasal dia belum tahu. Jadi alhamdulillah. Lepas itu apa lagi yang kita boleh buat untuk mendekatkan? Tadi itulah dalam usia 7 hari kita mengikut sunnah, cukurnya, bagi namanya, akikahnya, ya, kemudian dengan tahniknya, ya, dengan bila kita mengerjakan akikah tadi, kita pastikan akikah kita itu 100% mengikut sunnah. Ya, kalau boleh. Kalau tidak boleh, tak menjadi masalah. Jadi kelebihan akikah ini salah satu cara untuk kita mendekatkan anak kita dengan perintah Allah. Yang kedua, menandakan seseorang anak itu mendapat syafaat daripada kedua ibu bapa dan sekaligus ia terhutang budi kepada mereka. Keseronokan ibu bapa tadi, dia anugerahkan cahaya mata dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cukur rambut, timbang rambut berapa gram, kemudian beli emas berapa gram dengan jumlah harga berat rambut tadi dan sedekah emas itu. Ya, jadi ini tandakan apa? Apa yang anak kita rasa kalaulah bila dia besar nanti dia tahu yang masa dia kecil dulu memang cukur, lepas itu mak dia timbang rambut sama berat dengan timbangan emas, dia beli emas dan dia sedekah. Anak ini akan rasa, oh, sukanya mak ayah aku dapat aku dulu rupanya. Ya, dan bila anak itu belajar pula fiqh munakahat, dia kata, mak ayah aku betul-betul mengikut sunnah. Jadi rasa gembira anak itu, rasa appreciative. Ya, dia rasa menghargai.
ya, dan rasa terhutang budi pada mak ayah, sebab mak ayah menunjukkan komitmen yang begitu tinggi, ya, dari segi nak menyempurnakan sunnah sewaktu mendapat cahaya mata diri dianya lah. Ya, kemudian yang ketiga, melahirkan rasa kesyukuran dengan kelahiran anak, memberi erti seseorang itu telah memenuhi satu tuntutan mendirikan syiar Islam, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berbangga di hari kiamat dengan umat yang ramai. Jadi akikah tadi, selain daripada kita sedekah rambut cukur, kemudian kita sedekah makan minum kepada sahabat-sahabat, kenduri, jiran-jiran dan sebagainya, itu sebagai tanda kesyukuran, ya, bila buat kenduri. Sebab tu kita panggil kenduri kesyukuran. Ya, sebagai tanda kesyukuran Allah beri zuriat ini, dan juga kita telah berjaya memenuhi satu tuntutan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gembira dengannya, iaitu menambah umat Muhammad, ya. Kemudian yang keempat, menimbulkan rasa kasih sayang dan kemesraan dengan jiran-jiran, dengan ahli keluarga bila kita dapat berhimpun menghadapi hidangan akikah kerana menyambut anak yang baharu. Lama dah kita tak kenduri kan? Teringin tak? Teringatnya kenduri seronok, balik kampung ramai-ramai, tidur lewat, duduk siang daging, duduk potong ayam, duduk basuh ayam. Ya Allah, lamanya dah kita, ya. Jadi sekali setahun ataupun 3-4 kali setahun ataupun 3-4 tahun sekali, bila berlakulah keramaian-keramaian begitu, jumpalah sanak saudara yang jauh, jiran-jiran yang jauh, memang akan menambahkan kemesraan. Ya, boleh bertanya khabar dan sebagainya. Dan sekarang ini cara kita bertanya khabar dengan cara yang lain, bersilaturahim dengan cara lain. Cara macam mana? WhatsApp kan, Facebook. Tapi kalaulah tak ada lagi WhatsApp dengan Facebook, nak message pun, SMS pun kena charge. Misal kata orang tak ada kan, hari Jumaat tu gak Assalamualaikum sampai 10 masuk kan dalam grup yang sama. Keluarlah poster, tak apalah Assalamualaikum, itu maknanya mereka mendoakan, dan kita pula bila dapat salam wajib jawab. Cuma salam itu kadang-kadang bersifat umum, sebab dia tidaklah hantar ke kita seorang, dia masuk grup ada 238 dalam tu kan. Masing-masing jawablah dalam hati, ya. Terima tu terima, tak tulis Waalaikumsalam tak apa, dalam hati jawab. Ya, jadi itulah supaya kita sama-sama mendoakan kesejahteraan pada diri masing-masing. Orang bagi salam, orang mendoakan kita, takkan kita tak doakan dia balik, kita doakan malah lebih lagi, ya. Jadi biasakan itu. Tak nak bila kita tengok Allah 10 Assalamualaikum, cantik bunga ni, tengok bunga, jawab salam belum, ya. Kemudian ni color ni pula, ni cantik pula, yang ni save lah, masuk favorite, nanti kita boleh guna waktu lain. Salam tak jawab sampai sudah. Jadi itulah dia, ya, silaturahim gaya kita hari ini. Kemudian yang kelima, kelebihan akikah juga adalah kita dapat menyediakan peluang atau kesempatan untuk menjemput fakir miskin makan-makan. Ya, inilah kadang-kadang ada orang buat, kadang ada orang tak buat, ya. Bila kita dapat bersedekah dan memberi makan kepada fakir miskin, itu satu keraian yang terbaik bila kita buat kenduri, ya. Bukan sahaja kepada saudara mara, jiran, tetangga, tetapi juga portion yang kita allocatekan kepada kumpulan ataupun golongan asnaf fakir miskin itu, jangan kita lupa. Tak kiralah walau apa jua cara, kita jemput ke rumah atau kita hantar ke tempat dia. Ya, sekarang kenduri kita pun sangat limited. Jadi kalaulah makanan itu kita boleh hantar, kita jangan lupa kepada kumpulan-kumpulan ini, ya. Dan mereka memang memerlukan pun, insya-Allah. Selesailah kita tadi lebih kurang 6 perkara, ya, apa yang kita lakukan sewaktu kita menyambut kelahiran, dan yang seterusnya adalah berkhatan. Khatan ini tak banyak, jadi saya sambunglah insya-Allah sehingga ke muka surat 66. Kita ada lagi dalam
7 minit boleh kan? Kalau berhenti 2-5 minit. Baik, berkhatan ialah memotong selaput kulit yang menutup kepala zakar bagi lelaki dan memotong sedikit daging yang tumbuh dalam faraj bagi perempuan. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratun khamsun. Ya, iaitu kebersihan amaliyah ini ada 5 perkara. Ya, fitrah itu 5 perkara: al-khitanu wal istidadu wa qassas syaribi wa taqlimul azafiri wa natful ibt, iaitu mencukur bulu ari-ari, berkhatan, menggunting misai, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Jadi ini pun ada disebut oleh Rasulullah, ya. Dan apa yang dimaksudkan juga, tuntutan kebersihan itu ialah berkumur-kumur, menghisap air ke dalam hidung, menggunting misai, bersugi gigi, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari dan juga berkhatan. Ya. Jadi inilah yang dikatakan hygiene-nya. Ya, Islam itu dari segi memberi nasihat supaya kita menjaga fitrah, menjaga kebersihan yang fizikal. Kebersihan hati itu sudah pasti, kesucian hati itu sudah pasti, tetapi yang fizikal ini, apa benda kena potong, apa benda kena gunting, apa benda kena cabut, ya, sampai disebutkan begitu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini kalaulah dibandingkan dengan orang lain, kita ni jadi umat yang paling bersih. Sebab menjaga kebersihan itu, gunting ini, cabut itu dan sebagainya, itu adalah sunnah. Bukan benda yang orang tua ajar semata-mata, tetapi ini adalah daripada agama. Dan hukum berkhatan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hasan al-Basri, hukumnya sunat, dan ini berasaskan kepada hadis Rasulullah, ya, al-khitanu sunnatun lirijali wa makarramatun linnisa'i. Khitan itu ataupun berkhatan itu sunat bagi lelaki dan dimuliakan bagi kaum perempuan. Sunat maknanya tidak wajib, dan dimuliakan maknanya tidaklah seperti mana diperintahkan kepada lelaki. Dan hadis ini daripada riwayat Ahmad. Dan juga sabda Rasulullah, cukurlah rambut kekufuranmu dan berkhitanlah. Ya, dan ini satu nasihat kepada kita untuk menjaga kebersihan, mudah-mudahan menjadi contoh kepada orang lain. Dan pandangan bahawa berkhatan itu wajib bagi ulama, ya, kebanyakannya, ya, kerana mereka menetapkan bahawa khatan itu ketika umur anak-anak hampir usia baligh untuk memudahkan mereka menunaikan tanggungjawab hukum syarak yang difardukan bila baligh. Jadi khitan itu buat sebelum baligh, sebab lepas baligh tu dia dah menunaikan tanggungjawab yang fardu. Tak adalah nak khitan lagi. Walau bagaimanapun lebih afdal dilakukan pada hari pertama kelahiran atau sehingga ketika mereka memayis bagi menunaikan tanggungjawab taklifiyah dengan mudah. Ya, jadi kalau di luar negara, orang yang memeluk Islam, mereka perlu juga berkhatan. Maknanya dia dah umur 60 tahun baru dia memeluk Islam. Jadi umur dia sehingga 60 tahun itu dia tidak pernah berkhatan lah. Jadi dia boleh tak berkhatan umur 60. Kalau di setengah negara UK, tak silap saya sehingga umur 70 tahun. Kalau umur dia masuk Islam 80, dia tak perlu berkhatan lagi. Di atas faktor kesihatan. Jadi kalau umur 70 itu maksimum. Jadi kita di sini wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak menjadi satu perkara yang diperundangkan, sebab khatan itu tidak diwajibkan. Maknanya kalau ada ibu yang tidak mengkhatankan anak-anak, kena tangkap polis. Tak ada. Tak masuk penjara ke maknya sebab tak khatankan anak-anak. Tak ada kan? Maknanya ia tidak diperundangkan.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan untuk Hasan dan Husein serta mengkhatankan kedua-duanya dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelahiran. Masa pengalaman saya melahirkan anak di luar negara, kalau anak lelaki memang khatan pada umur 4 hari, 7 hari. Kita tak tunggulah sampai dah jam 4. Masa masih kecil. Dan dalam masa 2 hari itu alhamdulillah dah sembuh seperti biasa dan tidak ada langsung pendarahan sebab bayi. Itu doktor-doktor pun sangat menggalakkan dilakukan pada hari kedua, ketiga kelahiran itu. Tapi ada doktor yang tak berani pun. Ya, tapi maknanya bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husein, anak anda Fatimah dan Ali pada hari ke-7. Jadi 7 hari daripada hari kelahiran, maksudnya masih lagi bayi yang sangat kecil. Ya, tak tahu macam mana kita hari ini. Jadi kebiasaan kita umur berapa? 10 kan? 9 tahun ada, 7 adakah? Jarang-jarang. Sebab kadang kita dengar kalau kecil-kecil sangat nanti kena sunat 2 kali. Tak tahulah kenapa 2 kali ke, ada benda tertinggal ke apa ke. Jadi daripada 2 kali, sekalilah tunggu je lah besar sikit. Tapi kebiasaan di negara luar masa bayi. Kemudian hikmah berkhatan ini ialah dapat dilihat dari sudut syarak dan juga dari sudut kesihatan. Ya, dari sudut keagamaan terdapat beberapa hikmah berkhatan, iaitu yang pertama menyempurnakan tuntutan syarak. Ya, sudah pasti bila kita tahu itu adalah sunnah, kita janganlah sibuk duk tanya apa hikmahnya. Sebelum saya buat saya nak tanya hikmah. Selalunya kita tidak begitu dah. Maknanya kita tahu itu sunnah, kita buat dulu. Lepas itu kita belajarlah apa hikmah dia. Ya, tapi kalau boleh beriringan itu lebih baik sebab kita lebih menghargai. Jadi menyempurnakan tuntutan syarak yang berasaskan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai usaha ke arah mencorakkan diri dengan tuntutan fitrah, itu kebersihan. Kemudian yang kedua, bagi membezakan orang Islam dengan bukan Muslim. Dan nombor 3, sebagai ikrar kesetiaan penghambaan terhadap Allah, patuh kepada arahan dan tunduk di bawah hukum dan kekuasaan. Sebab itu banyak perkara kadang-kadang kita kena buat tapi kita tak tahu kenapa kita kena buat. Tapi kalau kita buat, kita sudah pun menyelesaikan satu tanggungjawab, iaitu patuh kepada perintah Allah. Walau kita tak tahu kenapa kita kena buat. Ya, jadi setiap sesuatu itu ada maqasidnya, ada tujuannya, objektifnya. Ya, kenapa kena begini, kenapa kena begitu, ada tujuan. Tapi kadang-kadang kita tak dapat fikir apa tujuannya itu. Kalau kita berdepan dengan rasa itu, tuan-tuan perempuan sekalian, kita ambil apa keputusannya? Kita ambil begini. Kita ikut saja, pastikan itu adalah dalil yang tepat dan kita ikut. Dan ikut itu menunjukkan kita patuh. Mungkin suruhan itu sekadar ingin melihat kita patuh atau tidak patuh. Ada setengah orang bila terlalu memikirkan dari sudut aklinya, dia kata tak ada kebaikan kalau saya buat. Sedangkan itu suruhan Allah, tapi bila saya buat saya tak nampak apa kebaikannya, jadi saya tak buatlah. Ada juga begitu. Jadi kalau tak nampak kebaikan dia tak buat. Maknanya bila dia tak buat, dia tidak patuh. Ada perkara-perkara yang kita perlu buat tanpa kita tahu apa tujuannya, apa maqasidnya. Yang kita tahu ini adalah perintah, maka kita buat. Dan kita selesailah satu tanggungjawab sebagai hamba, iaitu menunaikan perintah Allah. Kemudian dari sudut kesihatannya, terdapat beberapa kelebihan dan hikmah berkhatan. Yang pertama ialah kebersihan, ya, memperelok, mempercantikkan dan juga merangsang syahwah. Ya, ini yang dikatakan dalam kitab ini kalau berkhatan. Yang kedua, mengawasi kesihatan tenaga batin serta memelihara daripada dihinggapi penyakit kelamin dan tidak membawa kepada kanser ataupun barah pangkal
pangkal rahim. Ini pastilah wanita. Jadi itulah yang menarik. Kalau hari ini barah pangkal rahim, contohnya ada 10,000 orang di Malaysia sedang menghadapi atau menghidapi barah pangkal rahim. Jadi daripada 10,000 itu, boleh tak kita tengok berapa ramai yang berkhatan, berapa ramai yang tak berkhatan daripada 10,000 ini. Betul tak? Kan? Lepas tu kita tengok, oh rupanya 98% adalah yang tidak berkhatan, yang menghadapi barah pangkal rahim. Barulah kita nampak begitulah kesetaraan kajian saintifik itu dari segi hikmahnya sesuatu yang Allah telah tetapkan. Jadi kalau kita dapat hasilkan satu kajian begitu dan dapat diberikan maklumat itu kepada masyarakat, perempuan agak-agak semua orang nak berkhatan ke tak nak berkhatan? Semua nak, kan? Mula-mula kita kata saya khatan ni sebab saya ikut perintah Allah, saya tak tahu kenapa. Tapi bila datang kajian-kajian, bila datang maklumat-maklumat begitu, barulah kita kata, ya Allah, kenapa tak tahu macam ni? Saya tak berkhatan dulu sebab masa tu macam mana ya, duduk overseas tak boleh khatan perempuan. Ya, itu satu kesalahan jenayah. Yang berkhatan kena bawa balik Malaysia, anak tu berkhatan di Malaysia baru pergi balik. Juga ada beberapa kes yang bukan Malaysian lah, dia berkhatan anak perempuan di luar negara, dan doktor yang merawat anak itu selepasnya mendapati ada sedikit kelainan pada kemaluan anak tu, dan bila ditanya, ibu ni mengaku dia khatankan anak, memang doktor tu buat polis report. Memang dicaskan di bawah kesalahan jenayah. Jadi itulah yang menjadi mungkin halangan kenapa kadang-kadang orang tidak khitankan anak perempuan. Ya, tapi di Malaysia ni ada satu masalah ke kalau khatan anak perempuan? Tapi semua orang khatan ke tidak? Kan? Jadi itulah kelebihan-kelebihan ni. Kalau lebih difahami perkara-perkara yang bersifat kata Rasulullah, kalau khatankan anak lelaki adalah sunnah, kalau anak perempuan dimuliakan, kan? Jadi dimuliakan tu takut tak cukup untuk kita memahami keperluan itu, jadi kita tak buat. Tapi kalau kita faham, oh ini selamat daripada mungkin dihinggapi daripada penyakit kelamin, ya, menyebabkan kebersihan dalaman dan sebagainya, mungkin orang nak buat. Dan bayi yang dikhatankan dapat menjauhi tabiat kencing malam. Ya, dan inilah antara hikmah dan kelebihan khatan atau khitan yang disyariatkan oleh Islam, yang menggambarkan keindahan Islam serta rahsia di sebalik syariatnya. Dan Allah lebih mengetahui sebab Allah mencipta kita dan Allah tahu kelebihan dan kekurangan kita. Macam mana nak menambah baik kualiti diri, macam mana nak mengurangkan kualiti diri, Allah lebih faham. Jadi bila datang pada kita perkara-perkara sunnah ini, kita patuh dan kita taat, maknanya kita ikut apa yang orang buat, kita ni suruh kita buat. Itulah lebih baik. Ya, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini ialah tentang bagaimana kita mengambil perkara-perkara yang sunnah itu, sama ada sunat ataupun sunat muakkad, ya, menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah kehidupan kita ini lebih teratur, ya, lebih berkualiti dan juga lebih bermakna dalam kita menyempurnakan kehidupan yang baik. Sebab kita faham setiap perintah itu ada hikmah dan kebaikan yang tersembunyi. Ya, dan kita ketahui hanya apabila kita telah pelajari. Jadi sebelum kita tahu, kita buat dahulu. Cuma pastikan sunnah-sunnah itu adalah yang benar dan tepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang untuk bab 3, kaifiat perkahwinan dalam Islam. Yang mudah-mudahan bulan hadapan berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.